أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini dalam My Quran Time baca faham amal dalam sesi ulang kaji kita halaman yang ke-459 hingga 464. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang berbahagia ini. Kita pada hari yang terakhir sebelum Ramadan menjengah, insya-Allah kita doakan kita dapat memahami sebahagian daripada surah Az-Zumar, surah yang mempunyai banyak pelajaran, dan sudah tentunya pada hari ini kita ada bersama dengan panel jemputan, dan hari ini kita sama-sama mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Zulkhairi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya ke teratak kami My Quran Time pada hari ini. Dan Ustaz Zuhairi banyak pengalaman. Ustaz Tir ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah ya. Okey. Ustaz Zuhairi ini banyak menulis ya, banyak membuat kajian rahsia-rahsia perkataan, rahsia tulisan dalam Al-Quran, dan pada hari ini kita sama-sama ingin menyimak satu dua permata daripada setiap halaman yang telah pun kita belajar pada minggu ini. Dan kita ingin mulakan dengan halaman 459. Kita mula dulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita membuka halaman 459. Kita nak melihat kepada ayat yang ke-6 di mana ia berkaitan dengan hakikat kita ini diciptakan, tetapi ada mesej besar pada ayat 6 yang kita sama-sama ingin ulang kaji dan jadikan sebagai persediaan untuk kita masuk pada bulan Ramadan pada tahun ini. Kita baca dahulu ayat 6 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. صدق الله. Surah Al-Azim, dalam ayat yang ke-6 dia menciptakan kamu daripada diri yang satu, kemudian daripadanya dia menjadikan pasangannya dan dia menurunkan 8 pasang haiwan ternakan untuknya. Dia menjadikan kamu di dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada Tuhan selain dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan. Ini adalah ayat yang ke-6 terjemahannya. Kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zuhairi untuk menjelaskan tentang
kebesaran Allah dalam menciptakan. Di sini ustaz ya ada perkataan thamaniyati azwaj, nak tahu juga mengapa 8 pasangan itu ya, dan juga lebih daripada itu ada perkataan 3 pula, 3 kegelapan. Dan di hujung itu kalau di dalam surah Al-Kahfi kita bercakap tentang ilmu saraf ni biasanya belajar masa sekolah agama ke belajar bahasa Arab, tapi di sini ada perkataan tusrafun. Apa maksudnya dan macam mana Quran boleh menyelesaikan psikologi tusrafun ini sendiri? Silakan ustaz. Alhamdulillah bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, tuan-tuan dan puan-puan ya. Pertamanya dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan 2 bentuk dalil ketuhanan dan juga 2 dalil yang sepatutnya menerbitkan keimanan dalam diri kita, iaitu dalil kejadian manusia itu sendiri, iaitu pada peringkat awal Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan juga isterinya Hawa radhiyallahu anha. Kemudian barulah diceritakan tentang kejadian manusia dalam perut ibu masing-masing. Baik. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat pada ayat yang kelima, Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu menyatakan tentang dalil kejadian alam itu sendiri. Okey, baik. Jadi, pada peringkat awal kejadian alam, yang kedua barulah kejadian manusia yang terbahagi kepada 2 tadi, kejadian manusia yang pertama, kemudian barulah kejadian kita semua tuan-tuan. Baik. Daripada 2 dalil kejadian ini, maka Allah Azza wa Jalla pun menimbulkan satu persoalan pada hujung, fa anna tusrafun. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Apabila saya memerhatikan dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir oleh Ibn Ashur, beliau menyatakan perkataan tusrafun ini berasal daripada as-sarfu. As-sarfu artinya al-ib'ad an kulli syai'. Artinya dijauhkan daripada segala sesuatu. Maksudnya dalam ayat ini, mengapa setelah Allah Azza wa Jalla mendatangkan dalil kejadian alam, dalil kejadian kamu sendiri, macam mana kamu boleh dijauhkan daripada keimanan terhadap Allah Azza wa Jalla? Dan menariknya ustaz, perkataan tusrafun ini dia datang dalam bentuk fi'il mabni lil majhul, ataupun dalam bahasa Melayu kita katakan dipalingkan, bukan dia sendiri yang berpaling daripada kebenaran tersebut. Jadi apa beza dia? Kalau berpaling, artinya dia sendiri yang memilih perkara itu. Antara keimanan dan juga kekufuran, dia memilih untuk kekufuran. Okey. Sekurang-kurangnya dalam bab berpaling itu dia menggunakan akal budinya sendiri untuk memilih kekufuran. Ya. Tapi dalam ayat ini apabila Allah sebut fa anna tusrafun, bukan dia yang berpaling dengan ikhtiarnya, tapi dia dipalingkan oleh orang-orang tertentu, iaitu mungkin pemimpin-pemimpinnya ataupun sahabat handainya ataupun ahli keluarganya dan sesiapa sahaja. Kata Ibn Ashur, ayat ini secara cynical menunjukkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini sebenarnya langsung tidak menggunakan akal mereka dan juga minda mereka, sehingga mereka boleh diperkotak-katikkan dan dengan minta maaf mereka boleh diperbodoh-bodohkan oleh orang lain, sehingga apabila orang lain mengajak mereka ke arah kekufuran pun mereka menerima kekufuran begitu sahaja. Saya rasa itu secara ringkas Ustaz ya. Ya, baik. Jadi terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Zuhairi menjelaskan pada ayat yang ke-6 ini ya, bila ada pelbagai ada 2 dalil tadi ya, kejadian manusia pertama dan kejadian manusia seluruhnya, dan bila segala bukti ini telah diberikan, fa anna tusrafun, bukannya mereka memilih tetapi mereka dipalingkan ya, maksudnya mudah diperkotak-katikkan Ustaz ya, tak ada pendirian ya, mudah untuk dikawal oleh orang lain. Jadi dalam hal ini mungkin Ustaz boleh cerita sikit berbeza pula kalau dalam al-Quran ini bila Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi contohnya kan, walaqad sarrafna kan, kami telah menggunakan juga perkataan asal daripada sarafa ini ya. Apa kesan bila al-Quran ini kami pelbagaikan untuk membina jati diri cara kita berfikir, berbanding yang tadi tusrafun itu mudah saja dikawal oleh manusia lain? Silakan. Kalau kita lihat dalam al-Quran ni, dalil yang digunakan oleh al-Quran ini dia dalil yang secara luas pun ada, secara yang khusus pun ada. Bahkan al-Quran ini menggunakan dalil dalam bentuk kalimah, dalam bentuk sebutan huruf, dalam bentuk tajwid sekalipun Ustaz ya.
Dan sebagai contoh, kalau kita dapat lihat dalam perkataan ini, kita fokus pada perkataan ini, Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan zaujaha sebagai contoh. Baik. Zaujaha ini merupakan pasangan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi sepatutnya kalaulah kita memahami sebagai contoh suami dan isteri yang bersifat zaujun, suami akan melengkapi kekurangan yang ada pada isteri, dan begitu juga isteri akan melengkapi kekurangan yang ada pada suami. Jadi apabila ayat ini menyatakan Allah menciptakan kita ada pasangan, tiba-tiba pasangan kita itu tidak membantu kita ke arah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi macam mana kita boleh terpengaruh dengan orang lain sehingga kita tusrafun tadi? Baik. Jadi saya nak sebutkan bahawa dalil yang digunakan oleh Al-Quran ini sangat luas, ya. Dan selain daripada itu, ustaz, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, apabila kita lihat dalam Al-Quran sekalipun, dia punya penceritaan tentang umat-umat terdahulu sebagai contoh. Baru kita akan jumpa dalam ayat-ayat yang ke depan bagaimana Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qasas sebagai contoh, ya, surah yang ke belakang dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala memperingatkan kita tentang seorang manusia yang kaya pada zaman dahulu, yang namanya Qarun. Yang menyatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dia menyatakan bahawa kekayaan itu dia perolehi dengan kemampuan yang dia sendiri miliki. Baik. Tapi dalam ayat yang berikutnya ataupun dalam ayat yang sama, keterangan yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla menyatakan umat terdahulu lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta berbanding dengan Qarun. Jadi dalam keadaan Allah Ta'ala memperingatkan kita orang-orang yang mungkin orang yang ada duit kalangan kita tentang Qarun, dalam masa yang sama Allah juga memperingatkan bahawa kalaulah Qarun itu kaya, sebenarnya ada lagi orang yang lebih kaya daripada Qarun. Jadi sepatutnya kita mengambil iktibar terhadap peristiwa umat-umat terdahulu agar kita tidak termasuk dalam kelompok yang tusrafun tadi. InsyaAllah, ya. Jadi itu adalah bagaimana Al-Quran ini membawakan pelbagai contoh-contoh, ya, membawa pelbagai sudut Ustaz, ya, untuk memastikan cara berfikir kita itu adalah cara berfikir yang tidak mudah diperkotak-katikkan, ya, dengan segala contoh-contoh yang ada yang berasaskan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan segala dakyah, segala pengaruh daripada manusia yang tidak berasaskan wahyu, dan sudah tentunya ia membawa kita jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin bergerak kepada halaman 460 untuk sama-sama kita melihat satu ayat, ya, ayat yang ke-15 untuk kita melihat hakikat tentang rugi, ya. Biasa kita baca dalam surah Al-Asr, sesungguhnya setiap manusia itu rugi. Tetapi dalam ayat yang kita nak baca ini, Allah menekankan tentang mereka yang rugi, diri mereka dan ahli keluarga mereka. Apa maksudnya bila sampai hari kiamat? Ayat 15 kita baca dahulu, dipimpin Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. Maka sembahlah selain dia sesuka hatimu wahai orang-orang musyrik. Katakanlah sesungguhnya orang yang rugi ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ini adalah ayat yang ke-15 pada halaman 460 untuk sama-sama kita memahami seruan ini, ya, seruan untuk buatlah apa yang kamu nak buat, kamu akan jadi orang yang rugi. Tapi ada perkataan wa ahlihim. Kalau Ustaz boleh ceritakan, mungkin ada kaitan dengan zauj sebentar tadi pada halaman 459 untuk sama-sama kita menjadi rombongan zumar yang baik sampai ke syurga, bukan ke tempat yang rugi ini. Silakan Ustaz. Baik, terlebih dahulu kalau kita lihat dalam ayat 15 ni, Allah Azza wa Jalla sebut fa'budu ma syi'tum min dunih. Nampak gaya macam ayat perintah, fa'budu, maka sembahlah. Padahal sebenarnya ia bukan ayat perintah,
melainkan ia merupakan ayat sindiran terhadap orang-orang yang tidak menyembah diri kepada Allah Azza wa Jal. Artinya ibarat Allah menyatakan, kalaulah ada Tuhan yang lain yang boleh menolong kamu, maka sembahlah dia. Tapi realitinya tak ada Tuhan yang mampu membantu kita melainkan Allah Azza wa Jal. Baik. Yang kedua, apabila kita lihat dalam ayat 15, kita akan jumpa perkataan khasira sebanyak 3 kali. Sebagaimana dalam ayat 6 tadi, kita akan jumpa perkataan khalaqa pun dalam 3 kali. Khalaqakum, yakhluqukum, khalqan. Okey, baik. Dan sebenarnya perkataan khasira dalam Al-Quran ni ada dalam pelbagai bentuk. Ada dalam bentuk khusr, innal insana lafi khusr. Ada dalam bentuk takhsir, dalam ayat yang mana ghaira takhsir, kata Allah Azza wa Jal. Dan baik, sekarang kita fokuskan kepada 3 perkataan khasira ini. Pertamanya innal khasirin, yang kedua allazina khasiru, dan yang ketiga al-khusran. Baik. Kalau perkataan al-khasirin dalam bahasa Melayu kita sebut ia sebagai kata nama orang-orang yang rugi. Kata nama ini tuan-tuan dirahmati Allah, ia bermaksud orang yang sentiasa rugi, orang yang sentiasa melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, orang yang selalu meninggalkan arahan Allah, bukannya sekali 2 kali. Kalau dia meninggalkan tu ataupun dia melanggar perintah Allah sekali 2 kali, kita boleh katakan sebagai orang-orang yang melakukan kerugian. Tapi apabila dia selalu melanggar perintah Allah, maka kita gunakan kata nama al-khasirin, orang-orang yang memang rugi. Ke mana-mana saja pun dia akan rugi. Ini kira perugilah ni Ustaz ya. Ya, memang betul-betul rugi. Jadi rugi di sini ialah orang yang benar-benar rugi, bukan melakukan perkara yang kecil-kecil tapi yang besar. Baik. Dalam ayat ini dia melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang rugi tadi, dia bukan sahaja rugi untuk dirinya, bahkan dia melibatkan orang lain. Allazina khasiru. Dia melakukan perkara tersebut, merugikan dirinya dan merugikan keluarganya. Dan pada kemuncaknya Allah Azza wa Jalla menegaskan, ini merupakan kerugian yang nyata. Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, kalau kita lihat dalam Al-Quran juga dia ada perbandingan antara 3 kalimah, khusr, khasara, khusran. Kalau khusr, innal insana lafi khusr. Khasara contohnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan satu lagi al-khusran, ala zalika huwal khusranul mubin. Khusran ini tuan-tuan dirahmati Allah, menurut beberapa orang pengkaji antaranya Ibn Ashur sendiri, ia kalau dalam bahasa Arab bersifat masdar yang menunjukkan mubalaghah, benar-benar kerugian yang luar biasa. Kalau innal insana lafi khusr, itu kerugian yang umum. Kalau wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, itu orang yang menolak Al-Quran, dia mengalami kerugian yang lebih berat daripada itu. Tapi dalam ayat ini dan beberapa ayat yang lain, alla zalika huwal khusranul mubin, ini merupakan kerugian yang paling besar lantaran dia menolak ketuhanan. Bahkan bukan dia sahaja, dia mengajak keluarganya pun untuk menolak ketuhanan itu sendiri. Jadi ini yang dimaksudkan dengan istilah anfusahum wa ahlihim tadi Ustaz ya. Maksudnya dia bukan sekadar dia buat sorang-sorang je lah ya. Dia mengajak kepada ahli keluarganya untuk menyembah ataupun mengutamakan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah satu kerugian yang betul-betul ya. Istilah Ustaz tadi ialah rugi luar biasa yang amat nyata. Dan ini adalah sebagai satu perjuangan kita sebenarnya bagi ibu-ibu, ayah-ayah. Kita dah nak masuk bulan Ramadan. Kita harapkan dengan ayat ini mengingatkan kepada kita nak beribadah, ibadahlah kepada Allah, bukannya kepada selain daripada Allah SWT. Apa contohnya kita akan sama-sama ikuti lagi selepas ini, tapi kita nak berehat dahulu ya. Kita kembali semula selepas ini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini kita mengulang kaji pada halaman 459 hingga 464 dan sebentar tadi Ustaz Tirmizi membacakan ayat yang ke-22 daripada halaman 461 dan kita sudah berbincang halaman 460 sebentar tadi bagaimana tentang kerugian yang berlaku kepada diri mereka dan juga kepada ahli keluarga mereka pada hari kiamat. Kita masih lagi ingin memahami sedikit ulang kaji pada hari ini bersama tuan-tuan yang berada di rumah yang mungkin sedang menyiapkan persediaan mengemas rumah dan sebagainya. Ayat 15 ini apa maksud di sebalik rugi diri dan juga ahli keluarga mereka? Kita mendengar daripada Al-Fadhil Ustaz Zuhairi. Silakan Ustaz. Allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Tuan-tuan penonton sekalian, ayat ini menekankan bahawa kerugian itu berlaku pada hari kiamat nanti. Kalau ayat itu hanya menyatakan kerugian itu di dunia, ia hanya mungkin di dunia. Ya. Tapi apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan kerugian itu di hari akhirat, ia merangkumi kedua-duanya, dunia dan juga akhirat. Baik, itu satu perkara. Maka ulama membahaskan apa maksud dia merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya, Ustaz. Okey, dia ada dua maksud yang dibawakan oleh ulama dalam beberapa tafsir yang sempat saya perhatikan. Satu, dia merugikan dirinya dan keluarganya dengan menjadikan dirinya dan keluarganya masuk ke dalam neraka. Artinya dia mengajak keluarganya untuk syirik kepada Allah, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kedua-dua mereka dihumbankan ke dalam, dia dan keluarganya dihumbankan ke dalam neraka, iyazambillah. Baik. Tapi ada satu lagi bentuk kerugian yang nyatakan oleh mufassir ialah dia merugikan dirinya dalam keadaan keluarganya tidak mengikut jejak langkahnya. Maka apabila tiba dia hari akhirat kelak, dia akan berseorangan dalam neraka sedangkan keluarganya akan berada dalam syurga. Okay. Jadi berlakulah pemisahan antara keluarga inilah. Sebahagian dalam syurga, sebahagian dalam neraka. Jadi ini pasti satu benda yang amat merugikan. Dan pasti Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, orang yang masuk ke dalam syurga ni tidak ada yang membujang. Bermakna kalau isterinya masuk ke dalam syurga dan memang dia tidak akan masuk ke dalam syurga, isterinya akan dikahwinkan dengan lelaki syurga yang lain, yang beriman, yang mungkin masih bujang ataupun macam manalah terpulang kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini merupakan satu kerugian kerana dia hanya bersama di dunia, tidak bersama di hari akhirat nanti. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah maklumat penting untuk kita memastikan ya, kalau kita bahagia bersama ahli keluarga, bersama pasangan, isteri, suami dan juga anak-anak, bukan sekadar di sini, kita mahukan kalau boleh ialah sampai ke yaumul qiyamah. Dan ini adalah penerangan ataupun penjelasan bagaimana bulan Ramadan yang dekat ini untuk kita membuat persediaan, bukan sekadar diri sendiri sahaja. Mungkin ada anak yang sudah jauh daripada rumah kita, masih lagi ibu ayah boleh berhubung, telefon, WhatsApp, tanya apa persediaan, nak memastikan bahawa keluarga kita akan masuk syurga sekeluarga. Dan bercakap tentang memudahkan ataupun urusan untuk ke syurga dengan rahmat Allah ini, ia adalah satu perkara yang perlu diusahakan ya. Dan perkataan ataupun ayat yang dibacakan pada awal tadi, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, ayat yang ke-22,
untuk menerima agama Islam, ya, lalu dia mendapat cahaya daripada Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya keras membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah keras membatu untuk mengingati Allah, mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita nak melihat pada perkataan ini, Al-Fadhil Ustaz Zuhairi kalau boleh menjelaskan perjuangan kita bersama keluarga sebentar tadi kan. Ianya adalah satu perjuangan berterusan. Dan di sini Allah menyatakan siapakah ya orang yang dibukakan hatinya oleh Allah lalu dia mendapat cahaya, maka orang ini tak sama dengan mereka yang qasiyah, hatinya seperti batu. Kalau Ustaz boleh ceritakan apa kepentingan ayat ini, apatah lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Ustaz, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkataan syaraha tu yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Kerana kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada beberapa lagi ayat tentang syaraha. Contoh apa ya Ustaz Tirmizi? Alam nashrah sebagai contoh. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Okey, baik. Perkataan syarah ini pun kita guna dalam bahasa Melayu. Ya. Kita mensyarahkan seperti Ustaz Fazrul mensyarahkan ayat-ayat tadi. Jadi asalnya rupanya syaraha ni bermaksud syaqqal laham. Memotong ataupun menghiris daging. Yang mana kalau kita hiris daging, Ustaz mesti biasa pandai masak Ustaz? Oh, Ustaz Tirmizi biasa masak. Ya, baik. Raya haji, raya puasa nanti. Barakallahu fikum. Jadi bila kita potong daging dengan halus Ustaz, di situlah kita kalau kita masak pun ia jadi lebih baik daripada kita biarkan masak begitu sahaja. Jadi ibaratnya orang yang memotong daging halus dengan cukup rapi, begitulah dengan syarah, kita mensyarahkan sesuatu itu dengan cukup halus dan cukup rapi. Sehingga kan ada satu ilmu iaitu namanya ilmu anatomi badan, ilmu anatomi badan, iaitu ilmu untuk memahami tentang kaji tubuh. Itu dipanggil dalam bahasa Arab sebagai ilmu tasyrih. Maknanya sebagaimana kita potong daging tadi, kita nak kaji, kita nak bagi nipis betul, halus, begitulah dengan ilmu anatomi badan kita nak kaji betul-betul tentang kejadian manusia itu. Baik. Jadi erti alam nashrah, kami benar-benar melapangkan dadamu, dan ayat ini pun Allah benar-benar melapangkan dada orang tersebut. Baik. Cuma ada beza antara cara Allah syarah dada manusia secara umum dengan Allah syarah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syarah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia special daripada sudut huruf lam, iaitu pada ayat alam nashrah laka. Jadi ada perkataan la, yakni untukmu, dadamu. Dalam bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran, huruf lam ini membawa beberapa maksud, antaranya al-lam litakhsis, lam untuk menunjukkan sesuatu yang istimewa. Artinya dalam ayat pertama surah Al-Nashrah, ia istimewa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat luar biasa, mendapat pencerahan daripada Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan kita manusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu. Yang kedua, di manakah Allah Azza wa Jalla melapangkan, iaitu di dada, sadrahu. Allah Taala tak sebut fuadahu, Allah tak sebut qalbahu ataupun yang lain-lain. Kenapa? Kerana menurut Al-Quran, tempat yang menerima gangguan daripada syaitan ialah dada. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka di sini ayatnya Allah Taala nak mengajar kita, kalau kita nak merawat penyakit, kita mesti tahu di mana punca penyakit tersebut. Tak boleh kalau dia sakit gastrik kita bagi ubat sakit kepala, ia tak sama. Maka kalau punca penyakitnya di dada, maka rawatannya ialah di dada. Okey, baik, itu perkara yang penting untuk memahami ayat ini. Kemudian barulah Allah menyatakan, sama tak dengan orang yang diberikan syarah oleh Allah Azza wa Jalla di dadanya berbanding dengan orang yang kotor hatinya ataupun qasiyah, disebut dalam ayat yang lain summa qasat. Kita sebut kesat, ya, kesat. Yang ini benda yang kotor, benda yang sukar untuk dibersihkan. Maka benda ni tak sama. Okey, tak sama tu antara sudutnya ialah orang yang kesat kalbu mereka ini, mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ataupun tidak mengingati Allah. Apa maksud tidak mengingati Allah? Dalam apa jua tindakan mereka, kalau Ustaz Fazrul fokus kepada kekeluargaan tadi, apa keputusan yang mereka lakukan, mereka tidak meletakkan Allah di depan. Justru kita akan dapat lihat bagaimana ada pasangan suami isteri
yang memanggil antara satu sama lain tanpa menuju kepada sesiapa ya Ustaz, dengan panggilan yang manis, dengan panggilan yang romantik, tetapi rumah tangganya tidak seindah sebagaimana panggilan-panggilan tersebut. Kenapa? Kerana mereka tidak menjadikan panggilan-panggilan itu ikhlas dalam hati mereka, berteraskan zikrullah itu sendiri. Sebaliknya itu hanyalah permainan mulut mereka yang tidak berteraskan keimanan. Rumah mereka pun tidak subur dengan keimanan. Segala benda yang mereka lakukan pun tidak meletakkan Allah di depan. Baik, sebagai contoh Ustaz, dalam bulan Ramadan, dengan minta maaf tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan dapat lihat orang akan melakukan perubahan daripada sudut pakaian mereka. Mereka mula memakai tudung sebagai contoh dan sebagainya. Tetapi dalam bulan yang lain, mereka kembali kepada tabiat asal mereka. Okey, baik. Jadi itu adalah panduan ataupun penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Bagaimana istilah syaraha itu kita faham sebenar-benarnya, dan fokusnya itu adalah pada sadar ya, pada lapisan pertama dalam hati kita ini berbanding yang dalam-dalam Ustaz ya. Disebabkan penyakit yang selalu melanda kepada kita yang mengganggu juga kepada lapisan dalaman kita ialah lapisan sadar ini sendiri ya, yang perlukan kepada ubat, dan ubatnya inilah yang disampaikan. Dan kalau ikutkan di sini tadi Ustaz ya, nampak gayanya ubatnya itu adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Zikir itu adakah yang subhanallah subhanallah subhanallah, ataupun apa maksud zikrullah dalam ayat ini? Pasal kita dah masuk Ramadan, kita nak pastikan zikir itu betul bertepatan dengan apa yang dimaksudkan ayat 22 ini. Zikir itu dinyatakan oleh Allah sebagai qalbun. Allah Ta'ala memberikan syarah pada dada. Kemudiannya Allah menceritakan isu qalbun pula. Setelah kita mendapat syarah di dada ini, kita mesti memperkasakan satu lagi nilai yang lain, namanya qalbun. Jadi bukanlah dengan zikir lisan semata-mata, subhanallah, alhamdulillah, tidak. Tapi qalbun ini artinya trust ataupun paksi kepada diri kita sendiri. Dalam apa jua kita lakukan, kalau kita hanya sekadar menyebut subhanallah, tapi ingatan kita terbang ke tempat lain Ustaz, tak ke mana-mana. Yang kita naknya ialah walaupun kita hanya sebut subhanallah sekali dua kali, tapi ia membekas dalam dada kita dan akhirnya menjadi ejen transformasi kepada diri kita sendiri. Jadi ingatan, lisan, tindakan, segala keputusan mestilah zikrillah. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah bagaimana bila sadar lapisan pertama itu sudah dilapangkan, perlu top up Ustaz ya. Perlu di top up dengan zikir kepada Allah agar hati lapisan yang seterusnya ini dia konsisten dengan apa yang telah dimudahkan dilapangkan oleh Allah Subhanahu taala. Kalau kita tidak top up dengan zikir kepada Allah, dengan memfokuskan keutamaannya kepada Allah Subhanahu taala, mungkin akhirnya yang lapang pun jadi tak lapang Ustaz ya, disebabkan tidak tenang, dan akhirnya hidup diisi dengan pelbagai cabaran. Kalau kita tengok dalam surah Luqman itu, antara cabaran bagi membina sebuah rumah tangga ini adalah lahwal hadis ya, hiburan, perkataan-perkataan yang tak berapa kena dengan apa yang Allah serukan. Jadi ini adalah panduan daripada halaman 461, dan kita nak bergerak kepada halaman 462 di mana kita akan memberi fokus kepada ayat pertama juz yang ke-24. Mari sama-sama kita baca ayat 32 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Kita baca ayat yang 32 muka surat 462. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. صدق الله. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah satu peringatan memulakan juz kita yang ke-24 di mana Allah menjelaskan tentang perkataan kadzaba ya Ustaz ya. Jadi bagaimana istilah orang biasa cakap kadzaba ni mendusta tu tipu je. Yang tipu yang sepatutnya 1 + 1 2 dikata oh tak 3.
Itu kefahaman awal tentang tipu. Tapi apa maksud tipu ataupun mendustakan dalam ayat ini yang sehingga Allah menyatakan jahannam mathwal lil kafirin. Sila Ustaz. Sebelum kita melihat kalimah kazaba ataupun tipu, ada elok kita memahami kalimah azlam terlebih dahulu. Dan menariknya pada tadi ustaz baca afaman, yakni faman pula. Baik, dia ada sedikit perbezaan tapi itu bukan tumpuan kita pada kali ini. Faman azlamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Artinya tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang melakukan kezaliman bermakna dia telah menggelapkan masa depannya di hari kiamat nanti. Masa depan. Dan bukan sahaja di hari kiamat, bahkan dia menggelapkan kolbunya, dia menggelapkan masanya di dunia sekalipun. Jadi orang yang melakukan kezaliman perlu ingat, kezaliman ialah kegelapan, masa depan yang gelap. Baik, apa maksud kezaliman yang ditekankan dalam ayat ini? Dia telah melakukan dua perkara dan kedua-dua perkara ini dipersembahkan oleh Allah dalam dua bentuk yang berbeza. Yang mana kalau kita perincikan daripada sudut bahasa, kita akan temui masya-Allah dahsyat persembahan Al-Quranul Karim. Satu, kazaba 'ala Allah, dia mendustakan ke atas Allah. Dan yang kedua, wa kazzaba bisidqi idh ja'ah, dia benar-benar mendustakan dengan kebenaran apabila kebenaran itu datang. Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, kalau kita lihat kazaba yang pertama tanpa syiddah, bukannya Allah sebut kazzaba 'ala Allah, dan bukannya Allah sebut wa kazaba bisidqi, tapi untuk Allah kazaba, untuk kebenaran seperti Al-Quran kazzaba. Artinya manusia ini kadang-kadang dia tidak berbohong kepada Allah. Kita lihat bagaimana orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tetap menyembah Allah Azza wa Jal, tetapi mereka menolak kebenaran yang datang yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan kita pun jumpa dengan orang yang mana dia sebut dia masih orang Islam, dia sembah Allah Azza wa Jal, dia menunaikan haji dan sebagainya. Okey, dengan Allah dia tak ada masalah yang banyak, tapi dengan ajaran-ajaran Allah, walaupun dia telah menunaikan haji, dia masih lagi tidak dapat melepaskan diri daripada perbuatan maksiat seperti riba, daripada rasuah, daripada menindas orang, tidak dapat menjaga tutur kata dan sebagainya. Jadi di situ kita dapat lihat beza rupanya kazaba 'ala Allah tanpa syiddah dengan wa kazzaba. Artinya kazaba 'ala Allah, mendustakan Allah. Wa kazzaba, benar-benar mendustakan, dan perkataan digunakan, huruf digunakan bi. Wa kazzaba bisidqi. Bi ini boleh membawa banyak maksud, antaranya kalau boleh kita katakan dia benar-benar mendustakan kebenaran yang memang dekat dengan dia. Kebenaran itu tidak jauh, dekat saja dengan dia. Ilja'ah, apabila kebenaran itu datang kepada dia. Jadi di sini dustakan Allah bermaksud dia mendustakan dengan mensyirikkan Allah. Mendustakan kebenaran bermaksud dia menolak segala ajaran-ajaran Allah ataupun sebahagian daripada ajaran Allah yang kita fahami daripada ayat afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan menolak lagi sebahagian ajaran kitab yang lain? InsyaAllah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Az-Zuhairi untuk menjelaskan dua perkataan ya, ataupun tiga lah ya. Awal tadi azlamu dan kemudian beza di antara kadzaba dan juga wa kadzaba. Ia adalah sebagai satu package yang perlu kita usahakan, di mana dalam program My Quran Time ini perjuangan kita ya, selain daripada kita sudah mengenal, kita membenarkan Allah, kita juga ingin membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dengan mengikuti apakah isi kandungnya dan cuba untuk ikuti sebaik mungkin ya, istilahnya ahsan di dalam surah Az-Zumar ini. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memudahkan, membantu kita, terutama kita menyambut bulan Quran, bulan diturunkan Quran, bulan Ramadan, peluang untuk kita tidak menjadi orang yang wakadzdzaba bisidq idja'ah sebagaimana dalam ayat 32 sebentar tadi. Di akhir ini kita berdoa Allah mudahkan urusan kita, apatah lagi kita nak masuk bulan Ramadan dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإيمان واحشرنا مع زمرة أهل الإيمان. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ممن بشرتهم بالروح والريحان والرضا والرضوان. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإحسان، اللهم اختم لنا بالقرآن، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhairi pada hari ini bersama kita Ustaz ya. Kita sempat 4 muka surat saja ya, tapi alhamdulillah permata-permata itulah yang kita harapkan ianya menjadi pelajaran agar kita tidak mendustakan ajaran-ajaran daripada Al-Quran. Dan dalam masa yang sama kita berjuang tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang ingin bersama boleh menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai peluang untuk sama-sama kita membanyakkan lagi, meluaskan lagi program-program yang menyebarkan nilai Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang hakiki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertemu lagi dalam muka surat halaman yang baru insya-Allah pada hari esok. Masih kita terus bersama pada bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat